Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita mulakan majlis muzakarah kelas pengajian ilmu faraid menggunakan kitab Bahjatul Mubtadin dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين وعلى رب صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم افتح علينا رحمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم افتح لنا أبواب العلم. اللهم افتح لنا أبواب العلم. اللهم افتح لنا أبواب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi memberi kita kesihatan, masih lagi memberi kita masa, ruang dan peluang untuk sama-sama mengikuti kelas muzakarah pengajian ilmu faraid yang mana kita menggunakan kitab Bahjatul Mubtadin, yang mana malam ni kalau ikut pertemuan yang ke-11, insya-Allah juga kita nak khatamkan ni perbahasan faraid dalam bab faraid dalam kitab Bahjatul Mubtadi pada malam ni, insya-Allah. Jadi sebelum tu, kalau kata ada apa-apa persoalan lah yang nak ditanya, boleh bertanya sebentar lagi ataupun boleh tulis di ruangan tu lah, ruangan tu lah, mesej tu lah kan. Baik, insyaAllah. Jadi malam ni kalau ikut sikit je ni, sikit je betul kita nak khatam. Saya pun hari ni tak larat, macam-macam masalah dekat tempat kerja. Balik pun dah lemah online, tapi insyaAllah untuk kita ra'i lah untuk majlis malam ni seperti mana yang telah dirancang, insyaAllah kita nak menghabiskan lah. Jadi sebelum nak mula tu, sedikit ulangan lah, kita sedikit ulangan sebelum kita teruskan kepada pembacaan kitab, yang mana pada muka surat 30, muka surat 30, surat berapa? Muka surat 50, minta maaf. Pada muka surat 50, tengok pada baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah ni lah, daripada tajuk Kitabun Nikahi. Baris yang ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada kata dan 4 orang. Nak ulang sikit je lah. Kalau ikut kita telah sebut pada pertemuan yang lalu lah. Kalau pada pertemuan yang lalu tu kita dah sebut. Cuma kita nak ulang balik sekali lagi. InsyaAllah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Dan 4 orang. Boleh. Dan 4 orang. Lepas tu dalam kurungan 6. Mengtaksibkan, yakni mengasabahkan ataupun menarik menjadi asabah. Bolehlah tu perkataan tu. Mereka itu kata 4 orang akan saudara perempuan bagi mereka itu 4 orang. Apa tu koma? Maksudnya 4 orang lelaki, waris lelaki ni dia akan menarik ataupun dia akan mengasabahkan saudara perempuan dia. Boleh. Yang mana kita kata saudara perempuan tu 4 orang jugalah. Yang mana saudara perempuan tu asalnya
dia adalah ahli fardu. Dengan ada saudara lelaki, apabila seorang mati, ada saudara perempuan, kemudian ada dia punya saudara lelaki dia. Maka saudara lelaki dia telah membatalkan, kita kata saudara perempuan tu, daripada mengambil fardu kepada mengambil asabah. Macam tu. Sebab asal dia ada ketetapan. Boleh. Kalau kita tengok pada minggu lepas kita dah tulis lah. Saudara lelaki ada 4. Seperti mana yang sebut dalam kitab nanti kat bawah tu kan. Yang mana kita kata, kita baca dulu. Dan 4 orang mentaksibkan, yakni mengasabahkan mereka itu 4 orang akan saudara perempuan dia. Bagi mereka itu 4 orang. Lepas tu dia punya badal. Itu disebut badal ataupun ganti pada kata 4 orang. Siapakah 4 orang tu? Yang pertama sekali anak lelaki. Apabila kita sebut anak lelaki, saudara perempuan dia adalah anak perempuan lah. Lepas tu pula dan cucu lelaki daripada anak lelaki. Siapakah saudara perempuan dia? Cucu perempuan. Adik-beradik dia lah. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey, lepas tu siapa lagi? Dan saudara, yakni saudara lelaki lah. Seibu, sebapa ataupun dan kita sebut bahasa Arab syakik. Apabila syakik, saudara perempuan dia siapa? Syakikah. Ataupun kita sebut sebagai saudara perempuan seibu sebapa. Maksudnya siapa ni? Adik-beradik bagi si mati lah. Baik, kemudian dan yang keempat adalah dan saudara sebapa. Yakni saudara lelaki sebapa. Maksudnya sama pak sahaja dengan si mati. Maka saudara lelaki, siapakah saudara perempuan dia? Yakni saudara perempuan sebapa. Macam tu. Baik, jadi kalau kita tengok, cuma minggu lepas tak sempat kita nak buat contoh. Sekejap lagi kita buat contoh. Macam mana yang dimaksudkan saudara lelaki itu dia mengasabahkan ataupun kita kata dia membatalkan saudara perempuan tu daripada ahli fardu, daripada ada ketetapan kefarduan dekat dia, sama ada 1/2 ataupun 1/6 ataupun 2/3. Dibatalkan menjadi asabah. Asabah ni seperti mana yang kita telah sebut, sama ada mendapat semua, tapi tak ada dapat semua lah. Ataupun mendapat seberapa baki selepas ditolak kefarduan ahli fardu yang lain, ataupun keluar kosong, tak dapat apa. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok dekat sini, malam ni pun harap-harap tablet saya ni memberi kerjasama lah. Kita dah majlis Fatam ni kalau dia buat high juga, kena beli tablet baru lah jawab dia. Tu duduk survey tu, nak beli Android ke, nak beli Apple ke, iPad ke. Okey, baik. Jadi yang pertama sekali kita ada anak lelaki. Apabila anak lelaki, saudara perempuan dia anak perempuan. Baik. Anak perempuan ni kalau ikut dia ada 2 kefarduan lah bagi dia. Kan? Kalau ikut dia ada 2 kefarduan. Nampak macam okey. Dia tahu dah malam ni nak khatam 1/2 dengan 2/3. Minta maaf. Boleh. Kecil. Kecil. Baik, untuk anak perempuan, dia ahli fardu. Maka kefarduan bagi dia adalah 1/2 apabila seorang ataupun 2/3 apabila berbilang. Yang mana berbilang dalam ilmu faraid, macam kita telah sebut, bilangan 2 dan ke atas. Maksudnya anak perempuan tu ada 2 orang dan ke atas, maka dia akan ambil 2/3. Baik. Kemudian seterusnya cucu lelaki. Apabila cucu lelaki, saudara perempuan dia adalah cucu perempuan. Cucu perempuan ahli fardu kalau ikut asal dia. Dia ada 3 kefarduan bagi dia. Mana ni? Baru puji tak dekat dah. 1, 2, 3. Yang pertama sekali, kefarduan bagi cucu perempuan 1/2. Apabila cucu perempuan tu seorang, kalau kata cucu perempuan tu ramai, maka dia akan dapat 2/3. Kalau kata berhimpun, adanya anak perempuan bagi si mati, kemudian adanya cucu perempuan bagi si mati.
daripada anak lelaki lah, maka cucu perempuan daripada anak lelaki tu akan dapat 1/6. Okay, baik, habis. Kemudian nombor 3 saya buat dengan simbol A1. A1 menunjuk kepada saudara lelaki seibu sebapa. Maka saudara perempuan dia adalah saudara perempuan seibu sebapa. Jadi dia ada 2 kefaduan sebab dia pun ahli fadu. Ingat, kalau perempuan ahli fadu lah. Selagi mana tak ada saudara lelaki. Kalau kata ada saudara lelaki, maka dia jadi asabah. Jadi saudara perempuan kalau ikut dia adalah ahli fadu, dia mengambil 1/2. Kalau kata seorang, kalau kata saudara perempuan seibu sebapa, dia ada ramai. Maksudnya 2 orang dan lebih. Maka dia akan dapat 2/3. Okay, baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat dia, A2. Saya buat dengan simbol A2. A2 yakni saudara lelaki sebapa. Maka saudara lelaki sebapa, saudara perempuan ni siapa dia? Yakni saudara perempuan sebapa lah. Maka dia ada 3 kefaduan. 3 kefaduan. Kalau kata saudara perempuan sebapa, bilangan dia seorang. Apabila matinya seorang, si mati tu meninggalkan waris, yakni saudara perempuan sebapa sahaja, maka dia dapat 1/2 lah. Kalau kata bilangan dia ramai, maka dia akan ambil 2/3. Kalau kata berhimpun, saudara perempuan si ibu sebapa, seorang, kemudian adanya kita kata saudara perempuan sebapa, maka saudara perempuan sebapa dia akan ambil 1/6. Okay, baik, setakat ni boleh tak? Kalau boleh cuba bagi respon sikit, angkat jari. Boleh tak? Setakat ni faham tak? Ni kita nak khatam dah. Jadi yang dia nak sebut panjang lebar dalam kitab tu apa dia? Yakni saudara perempuan asal dia adalah ahli fardu. Anak perempuan ada 2, cucu perempuan ada 3. Saudara perempuan si ibu sebapa ada 2, saudara perempuan sebapa ada 3. Tu asas dia. Okey. Apabila berjumpa dengan saudara lelaki, anak perempuan jumpa anak lelaki, cucu perempuan jumpa cucu lelaki, saudara perempuan si ibu sebapa jumpa dengan saudara lelaki sebapa, si ibu sebapa. Saudara perempuan sebapa berjumpa dengan saudara lelaki sebapa, maka dia dah bertukar lah. Kalau kata berjumpa kan, berjumpa ni simbol tambahan. Kita buat kat sini berjumpa. Maka apabila dah berjumpa macam ni, dia dah bertukar lah. Saudara perempuan ni dah tak ambil kefaduan. Dia mengambil asabah bil ghairi ataupun kita sebut sebagai asabah dengan yang lain. Maka bertukar lah. Semua ni yang kita buat. Dia jadi asabah. Asabah dengan yang lain. Ataupun dalam simbol dia A, B, Q. Okey, baik. Jadi macam ni lah. Boleh ambil gambar dulu. Kita ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Okey. Baik, jadi untuk kita lebih faham, kita buat contoh pengiraan. Kalau ikut kita dah buat dah pengiraan tu. Okey, sekarang ni secepat, sepantas kilat kita akan buat pengiraan.
Baik, kat tengah-tengah kita ada C mati. Okey. Sekarang ni kita nak buat siapa? Kita nak buat cucu lelaki ke, anak lelaki, kalau nak mudah anak lelaki, anak perempuan. Lepas tu kias lah. Sama je lah untuk yang contoh yang lain tu. Ataupun kita buat saudara lelaki lah. Contoh, si mati tak berkahwin. Kemudian pula si mati dah tak ada dah. Ibu ataupun ayah dah tak ada dah. Dia cuma ada adik-beradik saja. Kan, dia tinggal adik-beradik saja. Ni drama Melayu banyak lah macam ni. Baik, A1. Kemudian adanya K1, saudara perempuan dia lah. Nak mudah kita buat bilangan seorang-seorang. Yang tu nak mudah cerita lah. Kita buat bilangan dia seorang-seorang. Okey, baik. Apabila macam ni, A1 dia memang ambil asobah dah. Dia memang asobah. Lelaki kan. Dia asobah binafsi. Asobah binafsi. Ataupun asobah dengan sendiri. Okey, baik. K1, ni yang kata berjumpa. Si mati meninggalkan saudara perempuan seibu sebapa. Kemudian dia berjumpa dengan saudara lelaki seibu sebapa. Dia berjumpa. Kalau dalam kitab dia sebut dengan terbalik lah. Kalau dalam kitab dia sebut 4 orang mentaksibkan ataupun mengasobahkan saudara perempuan. Kalau kita nak sebut daripada perempuan, maksudnya saudara perempuan berjumpa dengan saudara lelaki dia. Dia jadi asobah, yakni asobah bil ghairi ataupun asobah dengan yang lain. Jadi kat sini ni, dia dah ambil asobah lah kat sini ni. Kan? Kat sini dia dah jadi asobah. Mana ni? Hang pula ni. Asobah bil ghairi. Kan dia jadi asobah bil ghairi. Apabila asobah bil ghairi, maka kita akan buat nisbah lah. 2 nisbah 1. Nah, lelaki 2, perempuan 1. Sebab apa? Sebab ayat Quran lah. Lizzakari mithlu hadzil unsayain. Tu je lah. Itulah dalil dia. Perempuan separuh daripada lelaki. Lelaki kalau kata 2, perempuan separuh 2, 1. Ataupun dalam kitab lain disebut sebagai 2 kepala, 1 kepala tu banyak kali lah tu saya ulang kan. Okey, baik. Jadi kalau pengiraannya buat terus pengiraan. Ni kita tak ada alif adu yang lain lah ni. Kita buat contoh misal ni kan. A1. Kemudian kita ada K1. Tak lekat ni. Baik. Jadi nak kira kepala dia lah. 1 orang kali 2. Yakni 2 apa ni? 2 kepala lah. Satu orang. Jadi dapat 2. Yang perempuan pula samalah. 1 darab 1 sama juga 1. Ni kalau pengiraan asobah lah ni. Maka kita tambah. Dapat 3. Jadi asal masalah seperti mana yang kita telah sebut yang sebelum ni. Asal masalah ada 7. Yang mana asal masalah tu sama ada 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dia mesti asal masalah
ataupun tompok permulaan tu mesti daripada yang ni je nombor dia. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Kalau ada ahli fardu. Contoh macam sekarang kita buat tak ada ahli fardu. Ada ahli asabah saja. Maka kita ambil bilangan kepala. Mana bilangan kepala ni? 3 ni. Ni total bilangan kepala lah ni. Boleh? Jadi 3 ni lah yang kita ambil naik. Jadi asal masalah kita letak kat atas 3. Baik, untuk laki dia ambil 2 bahagian, dia ambil 2 lah. Saham dia 2. Untuk kita kata saudara perempuan si ibu sebapa, bakilah 1 lah. Macam tu. Baik, setakat ni boleh tak? Dia nak cerita dekat sini adalah asabah bil ghairi. Okey, baik. Contoh macam mana lagi ni? Kalau kata seorang tu tak berkahwin. Boleh. Kalau tak berkahwin macam ni lah. Maksudnya dia ada adik-beradik yang lain kan. Macam ni lah nanti pengiraan dia. Boleh. Kat pejabat saya tu ada seorang tu dah umur 40 dah. Tak kahwin. Dia tak kahwin. Masa saya mula-mula kerja dulu dia tanya macam mana nak kira. Dia tak kahwin. Umur dah 40. Lepas tu pula ada ibu, ada bapa lagi, adik-beradik ada 7 orang. Kita pun kira lah. Jadi macam ni lah. Boleh. Situasi dah. Baik. Habis. Jadi harap-harap boleh faham lah tu. Yang lain tu ubah suai je lah. Kalau kata ada ahli fardu, tambahlah ahli fardu. Sobah tu dia kena tunggulah lah. Okay, baik. Habis kat situ. Jadi malam ni kita nak sambung. Tak, kita nak baca nombor 6 ni. Kita akan baca nombor 6. Tengok dekat luar. Tengok dekat luar. Yang dekat luar ni dia nak sebut pasal sobah jugalah ini. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Jadi tengok pada muka surat 50. Dekat ruangan luar nombor 6 tu. Qauluhu. Dan katanya, kata pengarang kitab lah. Mengtaksib mereka itu, yakni 4 orang, akan segala saudara perempuan bagi mereka itu. Baik, lepas tu titik. Lepas tu sambung lagi. Maka bagi laki-laki, umpama habuan 2 perempuan, umpama habuan 2 orang perempuan. Baik. Apa yang dimaksudkan umpama ataupun seumpama habuan 2 perempuan? Maksudnya macam mana? Kita tengok kat sini ya. Okey, baik. Jadi kita buat nak mudah nampak, kita convert jadi duit. Kita convert, kita nak bahagi harta kan. Asal masalah 3 ni adalah tompok permulaan nak dibahagikan harta si mati. Contoh sekarang ni kita buat pengiraan nak lebih nampak. Yang disebut sebagai macam mana? Bagi lelaki tadi tu seumpama habuan 2 orang perempuan. Baik. Jadi sekarang ni mana dah? Sekarang ni kita buat macam ni, yakni jumlah tompok. Ni kalau dah pandai kira bolehlah ambil formula ni, boleh kira sendiri dah lah. Jumlah harta, jumlah tompok bersamaan dengan jumlah harta lah, harta si mati lah. Kan RM. Mudah-mudah. Baik. Kemudian, berapakah jumlah tompok? Jumlah tompok 3 lah. Contoh nak mudah kita buat bersamaan dengan duit berapa si mati tinggal. Kita buatlah contoh 3,000. Si mati meninggalkan 3,000. Zaman sekarang ni jangan. Tak tinggal harta pun susah. Ada harta pun susah. Realiti hari ni kan. Bukan mudah seseorang tu nak mati. Mati tak tinggal harta pun susah. Mati tinggal harta pun susah. Okey, baik. Jadi apabila dah macam ni, maksudnya kita cari satu tompok. Berapakah satu tompok? Jadi satu tompok bersamaan juga dengan RM 1,000 lah.
Okey. Apabila dah macam tu, maka barulah kita boleh nak bahagikan harta ikut yang kita kira dah. Kan? 3 asal masalah, 2 saham bagi saudara lelaki seibu sebapa, 1 saham bagi saudara perempuan seibu sebapa. Okey, jadi kalau ikutnya A1 ni dia akan ambil 2/3 lah. Ataupun 2 lah, 2. Kan? 2. 2 tompok. Dia akan ambil 2 tompok daripada 3 tompok. Jadi kita dah dapat dah. 1 tompok bersamaan dengan 1000. Maka 1000 tu darab 2 je lah. Sekejap. Sekejap lagi tak faham pula kan. Takut keliru. Sana. Kita padam dulu yang ni. Jadinya kita kata 2 lah. 2 ni 2 apa? 2 tompok lah. 2 tompok ni kita darab dengan 1000. Maka dapat saham bagi saudara lelaki seibu sebapa adalah 2000. Banyak tak? Banyak ah. Baik, kemudian kita kira untuk saudara perempuan dia pula. Yakni saudara perempuan seibu sebapa bagi si mati. Dia akan dapat 1 daripada 3. Yakni 1 tompok lah daripada 3 tompok. Baik, maka 1, yakni 1 tompok. Satu didarab dengan 1000. Dia nak dekat-dekat nak katam ni dia tak dekat. Jadi macam okey dah. Baik, RM1000. Maka dia bersamaan berapa? Yakni RM 1000 lah. Nampak tak dekat sini? Maksudnya perempuan dia akan ambil kalau kata 2 nisbah 1. Nampak? Saudara lelaki ataupun lelaki lah. A1 tu lelaki dapat 2000. Separuh daripada 2000, 1000 bagi perempuan. Tu kita kata 2 nisbah 1. Okey, baik. Jadi sekarang ni perempuan lah. K1 tu perempuan. Nampak? Dia dapat 1000. Kalau dalam kitab dia kata apa? Seumpama. Maksudnya bagi lelaki tu seumpama habuan 2 perempuan. Ni kita kata 1 perempuan. Kan? Kalau kata K1, dia mesti K1, dia tambah lagi seorang K1. Maksudnya K1 tu 2 orang. Maksudnya kalau ni cara mudah-mudah nak kira lah. Mungkin semua faham dah ni. Kalau untuk orang yang mungkin tak berapa nak nampak kan. Maksudnya tambah 1000. Kat sinilah bersamaan dengan sana. Kerah pula. Baik, kat sini dah kita kata bersamaan RM. Tu. Okay, setakat ni boleh kot lah. Boleh faham dah ni. Ni saya nak terang slow-slow je lah ni.
Macam tu boleh. Ni kan perempuan. Ni pun perempuan. Okey. Dua perempuan. Baik, habis. Kat sinilah yang dikatakan tu. Maka terbuktilah maksudnya kalau kata saudara lelaki dengan saudara perempuan ni mesti dua ganda. Kita nak tahu betul tak betul kita punya pengiraan, saudara lelaki mesti lebih dua ataupun dua ganda daripada saudara perempuan dia lah. Saudara perempuan akan dapat separuh. Baik, habis. Kita ambil gambar tu lah. 1, 2, 3. Okey, baik. InsyaAllah. Harap boleh tu. Baik, seterusnya kita sambung lagi. Mana dah? Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Baik, jadi kita sambung lagi dekat sini. Mana dah? Kita sambung dekat ni. Maka segala. Baik. Maka segala perempuan ini, perempuan mana ni? Maka segala perempuan ini. Yakni tu, kata mereka yang menjadi asabah. Maka segala perempuan ini kata perempuan yang menjadi asabah. Siapa dia? Yakni anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, yakni saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa. Tu. Boleh. Dinamakan asabah dengan yang lain, yakni asabah bil ghairi. Tu bahasa Arab dia asabah bil ghairi ataupun simbol dia ABQ. Tu je dia nak sebut. Kita dah sebut dah. Ni dia nak ulang je dalam bentuk penulisan. Itu je lah. Baik, lepas tu titik. Baik, lepas tu kita sambung lagi. Adapun asabah serta yang lain, yakni asabah ma'al ghairi ataupun dengan simbol AMQ. AMQ lah, asabah ma'al ghairi ataupun bahasa Melayunya asabah serta yang lain. Okey, jadi kita tengok. Maka mereka itu mana ni? Tu. Segala saudara perempuan. Nampak? Segala saudara perempuan. Segala macam ramai kan, tapi sebenarnya dua orang je. Segala saudara perempuan yakni saudara perempuan si ibu sebapa dengan saudara perempuan sebapa. Dua orang je. Boleh. Serta yakni berjumpa lah. Serta yakni berjumpa anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki seperti yang telah lalu. Seperti mana yang telah lalu telah disebutkan. Baik. Sikit lagi kita nak habiskan kan. Ni ulang je ni sebenarnya kita dah sebut dah ni. Baik. Jadi sepintas lalulah. Kita ulang balik. Kalau asabah binafsi, ni lelaki sahaja. Boleh? Dia lelaki saja, melainkan seorang je perempuan. Siapa dia? Yakni penghulu lah. Puan bagi hamba. Baik, ni satu. Kemudian nombor dua, yakni kita kata tadi tu lah, ABQ, yakni asabah bil ghairi yang mana kita baru sebut tadi. Yakni perempuan berjumpa dengan lelaki. Tu kalau ikut betul dia yang tu lah kita sebut. Kan? Perempuan berjumpa ni dia punya keyword dia. Ni kata kunci dia lah. Baik, yang sekarang ni kita nak bahaskan yang ni saudara apa tu asabah ma'al ghairi ataupun asabah serta yang lain. AM Q baik, AMQ ni yakni perempuan
Perempuan jumpa perempuan. Terdekat pula. Boleh, perempuan. Perempuan berjumpa perempuan. Dia macam tu. Jadi perempuan jumpa perempuan. Jadi perempuan ni, siapa perempuan ni? Yakni K1 atau K2. Ni kalau mengikut kaedah hasaniah lah. Ataupun kalau kita nak simbol moden, saya tak tulis kan. Kalau simbol yang lebih moden ataupun ramai guna adalah saudara, yakni saudara SPID. Ni SPB. Boleh lah. Kan, tu. Dia ikutlah kaedah guru masing-masing lah. Saya guna kaedah hasaniah, kita pakai K je. K ataupun A. Okey, perempuan berjumpa perempuan. Siapakah perempuan ni? Perempuan kat sini adalah anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Itulah yang dimaksudkan tu. Seperti mana yang pengiraan yang lalu. Baik, jadi kalau kita nak buat pengiraan yang tak akhir sekali, kita buat asabah ma'al ghairi ni. Contohnya macam mana? Cumanya dekat sini asabah ma'al ghairi ataupun asabah serta yang lain. Siapakah yang asabah? Siapa yang asabah tu adalah saudara perempuan tu. Tetapi anak perempuan dengan cucu perempuan, dia akan mengambil fardu. Dia bukan asabah, dia ahli fardu. Yang jadi asabah tu saudara perempuan. Tu kena tulis, kena take note sikit lah. Boleh asabah ma'al ghairi ni siapakah yang asabah? Yakni saudara perempuan. Kalau anak perempuan ataupun cucu perempuan, dia ambil fardu. Sekejap lagi kita kira. Apakah yang saya sebut ni? Macam mana yang saya sebut ni kan? Dia dah lag dah ni. Baik, jadi kita ada si mati. Kemudian si mati meninggalkan anak perempuan. Kemudian dia meninggalkan saudara perempuan seibu sebapa. K1. Bilangan dia seorang-seorang lah. Mudah-mudah kita buat seorang-seorang. Baik, apabila macam ni, kita bagi dulu kefaduan. Anak perempuan. Sebab anak perempuan dia ahli fadu. K1 pun ahli fadu, tapi tunggu dulu. Anak perempuan, bilangan dia seorang, maka dia akan dapat 1/2. Baik, saudara perempuan disebabkan dia berjumpa ataupun berhimpun ataupun serta dengan anak perempuan, maka dia pun akan mengambil asabah. Kat sini yang baru betul kita sebut sebagai asabah. Kat sinilah dia akan ambil AMQ. Baik, habis. Jadi kita buat pengiraan. Anak perempuan 1/2. Kemudian kita ada K1, yakni saudara perempuan seibu sebapa, dia akan mengambil asabah. Asabah tu adalah mengambil seberapa baki selepas ditolak ahli fadu. Ahli fadu dekat sini contohnya adalah anak perempuan lah. Baik, jadi disebabkan kita kata kefaduan ataupun kadar fadu tu ada 1, maka makhraj dia. Nak jadi asal masalah tu ada 1 lah, yakni 2. Maka 2 naik jadi asal masalah.
Maka 1/2 anak perempuan akan ambil 1/2 daripada 2 ataupun 2 bahagi 2. Maka anak perempuan akan ambil 1. Baik. 2 tolak 1, baki dia adalah 1. Maka 1 bagi saudara perempuan seibu sebapa. Tu kita sebut ambil baki. Okay, baik, habis. Macam tu lah. Tapi kalau kata berhimpun anak perempuan pun ada, kes 1, yakni saudara perempuan seibu sebapa pun ada. Lepas tu saudara, kita kata apa? Saudara perempuan sebapa pun ada. Tu kita jadi kiraan lain lah pula kat situ tu. Okay, baik, habis. Baik. Mana lagi? InsyaAllah sikit lagi kita nak khatamkan. Baik, lepas tu ada pun kat bawah sekali kan. Baris ke berapa ni? 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat yang dekat luar. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Baik. Adapun asabah dengan sendiri ataupun asabah binafsih lah bahasa Arab dia. Maka telah terdahulu pada katanya kata pengarang kitab ataupun katanya kata musannif. Dan tiada ada asabah melainkan yakni ada asabah laki-laki ila akhir, yakni pada muka surat berapa ni? Mana? Pada muka surat tak tulis dah pula. Dekat kat mana sobah ni? Sekejap lagi lah kita cari. Sekejap lagi saya jumpa, sekejap lagi saya tulis balik. Dekat muka surat berapa. Mana dia? Lari dah. Tapi kalau kita nak tengok pada yang lalu, sebab dia dah sebut telah lalu kan. Telah lalu tu sebenarnya kita dah tulis dah. Sekejap, kita cari. Kat sini. Kecil sikit lah. Masa ni kita tulis apa, dia punya font dia kecil. Kat sini lah tu. Nampak? Sini adalah asabah dengan sendirinya lah. 10 orang ahli waris. Ataupun kalau kita inci-incikan ada 15 orang lah. Pertama sekali anak lelaki, kedua yakni cucu lelaki daripada anak lelaki, nombor 3 bapa, nombor 4 datuk, nombor 5 yakni saudara lelaki seibu sebapa, kemudian saudara lelaki sebapa, lepas tu saudara yakni anak saudara lelaki seibu sebapa, lepas tu anak saudara lelaki sebapa, kemudian bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa, kemudian anak bagi bapa saudara seibu sebapa, anak bagi saudara sebapa. Itulah tertib asabah binafsi. Apabila tertib, maka yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan lah. Dia tertib, dia ambil secara tertib. Baik, habis. Habis dekat situ. Kemudian yang terakhir sekali sebelum kita khatam, dan 4 orang. Mana? Pada baris yang ke 1, 2, 3, 4. Pada baris yang keempat daripada tajuk tu. Kitabun nikahi. Dulu kalau waktu mengaji ni, kalau sampai bab kitabun nikah ni semua semangat lah. Semua semangat lah masa tu. Baik.
Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Dan 4 orang mengambil pusaka mereka itu 4 orang. Lepas tu koma. Tiada, yakni tiada mengambil pusaka. Dia kena tambah sikit ayat baru mudah faham. Dekat situ dia nampak satu je perkataan tiada, tapi dia ada maksud lain tu. Sekali lagi saya ulang. Dan 4 orang mengambil pusaka mereka itu 4 orang. Okey, baik. 4 orang tu dia ambil pusaka. Tiada, yakni tiada mengambil pusaka segala saudara perempuan bagi mereka itu 4 orang. Dia lawan. Nampak tak? Dekat atas tadi apabila saudara lelaki ambil, saudara perempuan pun boleh ambil juga. Ambil atas jalan asabah lah. Dia tarik. Jadi asabah. Tetapi yang dekat 4 orang yang tak akhir ni, 4 orang tadi tu ambil pusaka. Tetapi dia tak boleh tolong untuk saudara perempuan dia tu untuk mengambil pusaka. Tak boleh. Baik, siapakah mereka itu 4 orang tadi tu? 4 orang lelaki yang mengambil pusaka, tak boleh nak tolong saudara perempuan dia tu. Sebab memang 4 orang saudara perempuan tu pun memang bukan ahli waris lah. Dia adalah ahli zawi arham. Dia zawi arham. Dia bukan ahli fadu. Okey, baik. Jadi siapakah mereka tu? Baik, segala. Ni dia nak kata 4 orang yang mengambil pusaka dengan sendiri dia lah. Boleh. Segala iaitu badal lah tu. Badal 4 orang tu. Baik, segala bapa saudara. Bapa saudara terpecah kepada 2. Kita ada bapa saudara seibu sebapa dengan bapa saudara sebapa. Maka dia tak boleh tolong saudara perempuan dia. Siapa saudara perempuan dia? Bagi si mati. Yakni mak saudara seibu sebapa ataupun mak saudara sebapa. Tak boleh. Tu adalah zawi arham. Okey, baik. Lepas tu, siapa lagi? Dan segala anak mereka itu, kata bapa saudara yang lelaki. Siapa dia? Kalau ikut sepupu dia lah. Sepupu bagi si mati. Sepupu bagi si mati, yang lelaki saja akan mengambil atas jalan asabah. Dia punya kita kata sepupu perempuan tak boleh. Dia bukan kita kata ahli fadu. Dia adalah zawi arham. Lagi pula kita kata saudara, kita kata sepupu tadilah. Sepupu lelaki dia tak boleh tolong adik-beradik dia sendiri. Yang ni sepupu perempuan tu bagi si mati. Dia tak boleh tolong. Boleh. Okay, baik habis. Maksudnya kat sini sebut segala anak, yakni anak lelaki lah. Segala anak mereka itu kata bapa saudara yang lelaki. Jadi dia tak boleh tolong siapa. Yakni yang tak mengambil pusaka tu adalah segala anak perempuan mereka itu bapa saudara ataupun itulah segala anak mereka itu bapa saudara yang perempuan tak boleh. Dia tak mengambil pusaka. Lagi pula dia adalah zawi arham. Baik habis. Lagi siapa dia? Dan segala anak saudara lelaki. Mana? Tu, kata anak lelaki A1 ataupun anak lelaki bagi saudara lelaki seibu sebapa. Ataupun anak lelaki bagi saudara lelaki sebapa. Jadi dia kata anak lelaki tu tak boleh nak tolong anak perempuan ni lah. Kita tulis lah. Kadang tak takut tak nampak kan. Tu daripada segi penulisan. Tapi yang dia nak sebut kat sini, saudara perempuan ni semua adalah zawi arham. Tu je kena faham. Nak kena faham apa dia? Saudara perempuan yang dekat bawah ni adalah zawi arham. Kalau yang dekat atas tadi tu, saudara perempuan tu semuanya adalah ahli fadu. Tu khulasah kesimpulan dia macam tu lah. Okey, baik lagi. Dan segala asabah, dan segala asabah penghulu yang memerdekakan. Boleh. Dan segala asabah penghulu yang memerdekakan. Tu kita kata asabah tu ambil pusaka. Saudara dia tak boleh ambil lah. Contoh macam mana? Kita kata asabah. Segala asabah penghulu. Yakni contoh. Tuan bagi hamba. Apabila tuan bagi hamba tu lelaki, adik-beradik, maksudnya saudara perempuan dia, tak boleh nak ambil pusaka. Sebab memang tak sabit langsung pun lah. Kemudian kita ada lagi satu, yakni puan bagi hamba. Puan bagi hamba dia adalah ahli asabah tapi dia perempuan. Dia dah perempuan dah lah.
Jadi tak ada lah kat situ. Biar. Boleh. Ataupun kita kata anak bagi penghulu pun sama juga. Dia lelaki. Dia ada saudara perempuan pun tak boleh ambil. Boleh. Sebab dia bukan ahli waris. Habis dekat situ. Baik. Jadi boleh faham tak? Boleh faham tak? Yang duk panjang lebar kita nak terang ni. Macam mana? Boleh bagi respon tak? Empat. Kalau mudahnya macam ni lah. Mudah-mudahnya kan dekat sini kita ada, saya ada highlight 4 orang kan. Kat atas tu 4 orang mengasobahkan akan saudara perempuan. Sebab apa? Saudara perempuan tu juga adalah ahli fardu. Dia memang boleh ambil pusaka. Tapi kalau dekat bawah ni, dia kata 4 orang tu mengambil pusaka tetapi tak boleh nak apa kita kata mengasobahkan. Ataupun tak boleh nak membantu saudara perempuan mengambil pusaka. Sebab apa? Sebab saudara perempuan tu adalah zawi arham ni kat bawah ni lah. Boleh? Macam tu. Baik, habis dekat situ. Jadinya kalau nak lebih nampak lagi, kat sini kita tengok dekat peta ni kan. Kerah pula dah. Bergerak. Okey, baik. Jadi macam ni. Kalau kata yang dekat tadi tu kan, 4 orang mengasobahkan saudara perempuan mana ni? AL, yang ni anak lelaki, dia tolong mengasobahkan ni. AP, anak perempuan. Tu dia punya pairing dah, anak lelaki, anak perempuan. Okey, baik. Kemudian bawah dia kita ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia menolong ataupun mengasobahkan saudara perempuan dia. Siapa dia? Yang ni cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey, baik. Dia punya pasangan-pasangan dia lah. Kemudian kita ada A1. A1 ni menunjuk kepada saudara lelaki seibu sebapa. 1 menunjuk kepada seibu sebapa. A menunjuk kepada saudara lelaki. Macam tu. Kaedah asalnya. Baik. Jadi, bateri pun nak habis dah. Bateri telefon. Jadi A1 dia mengasobahkan ataupun dia menolongkan saudara perempuan dia mengambil asobah ini, K1 ni. A2 yang ni saudara lelaki sebapa menolong ataupun mengasobahkan saudara perempuan ni. Siapa dia ni? K2. Okey, baik, habis. Tu selesai masalah yang 4 orang lelaki mengasobahkan saudara perempuan. Baik, jadi yang akhir sekali adalah 4 orang juga mengambil pusaka tetapi saudara perempuan dia tu tak mengambil pusaka. Mana ni? B1, yakni bapa saudara. Apabila ada bapa saudara, mesti ada mak saudara. Jadi mak saudara tu yang tak mengambil pusaka sebab dia zawi arham. B1 dia ada, maksudnya saudara lelaki, bapa saudara seibu sebapa. Jadi mak saudara seibu sebapa tu tak ada lah. Lepas tu B2 pun sama juga. Dia punya saudara perempuan ni lah, yakni mak saudara sebapa. Macam tu. Ataupun kita kata mak menakan ni lah. Mak menakan bagi si mati. Segala mak menakan bagi si mati tak mengambil pusaka. Mudah-mudah dia macam tu. Khurasah dia. Kemudian khurasah dia lagi, sepupu lelaki mengambil pusaka tapi sepupu perempuan tak mengambil pusaka. Mudah dia macam tu lah. Kan? Habis. Lagi siapa dia lagi tadi? Anak saudara ni. Anak saudara. Anak menakan. Segala anak menakan yang perempuan. Daripada ni lah. Sebab apa dia zawi arham. A1 anak lelaki je mengambil pusaka atas jalan asabah. Tapi kalau anak perempuan dia adalah zawi arham. Jadi kalau kata anak lelaki daripada saudara lelaki si ibu sebapa ambil pusaka, dia ada adik-beradik perempuan, maka adik-beradik perempuan tu tak boleh ambil lah. Sebab salah satu lagi alasan dia adalah zawi arham. Baik, habis. Kemudian yang terakhir sekali kita ada penghulu lah. Penghulu ataupun puan bagi hamba ataupun tuan bagi hamba. Kalau kata tuan bagi hamba dia lelaki, maka saudara perempuan dia tak boleh nak mengambil pusaka sebab memang tak ada apa sebab lah. Habis.
Jadi habis takat tu. Wallahu a'lam. Jadi khatam dah kita punya perbicaraan bab faraid daripada kitab Bahjatul Mubtadin. Baik. Sebelum kita nak akhiri, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Ada? Betul. Baik. Jadi admin kepada KMK yang menganjurkan kita punya kelas ni ajak sesi bergambar dah sekejap lagi. Sekejap lagi kita buka kita punya ni lah, kamera. Boleh untuk sesi bergambar. Baik, jadi takhir sekali ada apa-apa soalan? Ada. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh sudahi lah. Baik. Sebelum kita nak habiskan, kita nak tutup majlis ni, suka jugalah saya kita bagi kata-kata semangat lah. Baik. Kalau kita tengok dalam kitab Sirajul Wahaj. Pada mukadimah kitab Sirajul Wahaj, dia ada kata lah, sedikit, ni saya baca sedikit lah daripada petikan daripada kitab Sirajul Wahaj, yang mana pada mukadimah dia, selepas pada kata amma ba'du, selepas amma ba'du, yakni ada pun kemudian selepas daripada tu, dia kata apa? Fa inna ishtighala bil ilmi min afdalit ta'ati. Dia kata macam mana? Fa inna, maka sesungguhnya, ishtighala, yakni bersibuk-sibuk, bi ilmi. Dia ada alif lam, yakni alif lam makrifah kan, bi ilmi. Kalau kita tengok syarah, apabila disebut bi ilmi, yakni bi ilmi ay al-syar'i lah, yakni apabila kita sebut ilmu, bersibuk-sibuk dengan ilmu apa? Yakni ilmu agama lah, ilmu syariat. Min afdali, yakni terlebih afdal lah, terlebih baik. Kita kata at-ta'ati, yakni daripada segala-gala ibadat. Ataupun mudah cakap dia macam ni lah, ringkas dia adalah apabila kita bersibuk-sibuk dengan ilmu agama tu adalah terlebih baik daripada ta'at. Maksudnya antara ta'at yang terbaik adalah menuntut ilmu lah. Mudah cakap macam itulah, khulasah dia adalah apabila kita menuntut ilmu tu adalah sebaik-baik ataupun selebih-lebih ta'at. Boleh, walaupun kita kata ada lagi ta'at yang lebih tu, yakni berzikir, kita kata berselawat kepada Nabi, tu lebih. Tapi antara ibadat yang lebih juga adalah menuntut ilmu. Baik, habis. Tu sedikit lah dalam kitab Sirajul Wahaj. Ni kan, kitab ni kan. Pada mukadimah adalah dia kata kalau nak sibuk ni kena sibuk apa? Adakah sibuk tengok orang main bola? Terengganu lawan JDT. Tak. Kita buat majlis khatam kan. Ni sibuk juga ni. Sibuk ni mendapat pahala ni. Tak. Kita kata sebab dia sebut apa? Istighal, bersibuk-sibuk dengan ilmu. Ilmu kat situ kena bahas. Dia bukan boleh sebut ilmu matematik tak. Apabila masuk alif lam pada al-ilmu, maka kat situ adalah ilmu alif lam ma'rifah lah. Jadi dia jadi al-ilmu, yakni al-ilmu al-syar'i lah, ilmu agama. Jadi kat situ adalah sebaik-baik ta'at. Baik, habis. Jadi insyaAllah kita baca doa dulu. Baca doa ringkas je lah. Saya pun penat ni. Penat sangat lah. Jadi kita pun nak khatam kan. Jadi lepas tu kita ni lah, kita akhiri. Jadi kalau ikut nak baca tu sikit dalam ni. Dalam kitab Matlaq kan. Dalam kitab Matlaq kan depan sekali dia ada bab ulama', bab kelebihan ilmu. Tapi tak apalah, baca sendirilah nanti. Nak baca sikit tapi tak larat dah ni. Kita ambil satu lah. Kita ambil sebelum penutup kan. Kita ambil satu lagi ayat. Daripada kitab Matlaq Badarain
Kalau bab depan sekali mukaddimah, tu ada kelebihan ilmu lah. Orang yang menuntut ilmu, macam mana kita malam ni kan. Dan diceritakan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi, "Man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nar, falyanzur ila al-muta'allimina." Kita ambil takat tu je. Kita ambil takat tu. Muta'allimina. Tak. Man ahabba, yakni barang siapa yang kasih, an yanzura, bahawa melihat, ila utaqaillah, yakni kita lihat kepada pemerdekaan Allah Ta'ala, minan nar, yakni daripada api neraka. Falyanzur, maka hendak lihatlah oleh kamu, ilal muta'allimina, kepada orang yang menuntut ilmu. Tu kena gembira lah kan, bila Allah Ta'ala dia memerdekakan orang yang daripada api neraka tu, kita kena gembira. Jadi nak tengok kepada kemerdekaan Allah Ta'ala tu, kena tengok siapa? Tengok orang penuntut ilmu. Kita jangan bermusuhi lah orang menuntut ilmu ni, jangan. Kita jangan buat main dengan orang menuntut ilmu, dia ada kelebihan dia. Kita kena kasih akan orang yang menuntut ilmu. Kalau Ustaz Zul Sungai Dedap, saya sempat lah, kalau Ustaz Zul Sungai Dedap, kalau dia jumpa orang, contohlah orang pondok lah, selalu dia pergi pondok kan, dia jumpa orang menuntut ilmu tu, dia buat keluar daripada poket dia ada 50, 50 lah dia bagi. Tapi kalau kita susah, tak payahlah bagi sampai tara tu kan. Kalau ada orang nak kitab, penuntut ilmu cari kitab, kalau kita ada duit lebih, sponsor beli kitab tu, baik habis. Wallahu a'lam, yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu daripada kelemahan diri saya, yang mana sepatutnya kita target dalam 6 kali pertemuan, tapi admin dah bagi penganjur kata bebaslah untuk saya lanjutkan lagi kepada 11 pertemuan. Alhamdulillah, kalau ikut 11 pertemuan tu pun tak cukup. Tak cukup. Mungkin ada yang mana ada info-info ataupun yang mana saya mungkin termiss lah daripada sebut. Jadi saya minta maaf. Nanti kalau kata nak ikuti juga, sebab saya baca juga bab yang sama dan kitab yang sama, tapi menggunakan kitab yang saya dah terbit ni lah. Boleh tengok dekat page Ulang Kaji Faraid lah. Kat situ saya bahas memang lambat lah. Tu bukan 11 pertemuan dah tu. Tu mungkin berpuluh pertemuan dah tu. Kita baca slow-slow kan, setengah jam. Lebih detail kat situ. Yang mana yang ni pun anjuran, kita kata KMK, sepatutnya asas kita nak terang sikit-sikit, tapi kalau ikut sikit-sikit tu tak memadai lah kan. Jadi yang mana terkurang tu saya minta maaf. InsyaAllah boleh, kalau ada apa tak faham boleh tanya dekat Facebook lah. Yang mana salah satu, rasanya ni kot, ada saya post kan, share, ada sahabat kita daripada Thailand. Dia ikut secara offline, dia tengok dekat YouTube. Tu pun bagus tu. Lepas tu dia tanya soalan, itu dia ada tanya soalan, kenapa darab 3? Darab 3 tu, itu 3 kepala. Maksudnya itulah asobah bil khairi. Dia tanya kan. Mungkin ada yang lain tu mungkin ikut secara offline dengan online kan. Tak apalah, tak kisah mana-mana, asalkan belajar lah. Baik, habis takat tu dulu. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilman akadami wa fa'alna wa Allahumma zidna ilma wa hakina bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Jadi boleh buka kamera.